Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Puan Kalai. Pada hari ini kami akan membentangkan pentaksiran berterusan kod khusus GISC 1082 isu semasa dan cabaran masa depan yang bertajuk Keberisitan Ekonomi Global dan Kemunculan Kuasa Baharu Ekonomi Dunia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Siti Mutmainah binti Zahid, saya Muhammad Aidan Daniel, Dan saya Nur Syazwana Nadira binti Muhammad Effendi. Baik, ini adalah isi kandungan yang kami akan paparkan, iaitu Revolusi Industri 4.0. Yang kedua ialah Keberisitan Ekonomi Global pada tahun 2008 hingga 2009. Dan yang ketiga ialah punca berlaku keberisitan ekonomi dunia dan kesannya selepas keberisitan. Seterusnya kita pergi kepada isi kandungan keempat, iaitu Kemunculan Kuasa Baru Ekonomi Dunia, China dan India. Yang kelima ialah isu-isu ekonomi dunia yang mempengaruhi negara Malaysia. Seterusnya, kita pergi pula kepada isi kandungan yang keenam, iaitu contoh isu-isu ekonomi dunia, dan yang terakhir sekali iaitu kesan isu ekonomi kepada negara Malaysia. Baik, yang pertama ialah Revolusi Industri 4.0. Menurut Savitri 2019, Revolusi Industri 4.0 adalah era industri keempat sejak Revolusi Industri pertama pada abad ke-18. Revolusi Industri 4.0 ialah konsep di mana mesin boleh berjalan secara automatik dan dapat digunakan untuk memenuhi keperluan manusia pada masa kini. Lebih-lebih lagi, zaman-zaman kita iaitu zaman-zaman moden dan memerlukan lagi revolusi industri dalam kehidupan seharian. Baik, teknologi bilangan dan komunikasi memudahkan lagi proses perindustrian dan memenuhi keperluan manusia dengan murah, seperti mana barang-barang iaitu perabot-perabot yang dapat diolah ataupun dipengaruhi oleh revolusi industri dan sekaligus dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan seharian seperti mesin-mesin, mesin basuh dan sebagainya. Baik, mesin pada hari ini mempunyai pelbagai sensor yang boleh membaca keadaan operasi yang dijalankan. Mesin-mesin ini sebelumnya hanya bekerja secara berasingan dan tiada perkara datang berlaku. Tetapi pada hari ini, mesin boleh berkomunikasi dengan mesin yang lain dengan bantuan kemajuan teknologi komunikasi. Seperti contohnya ialah Artificial Intelligence iaitu AI yang dapat membantu manusia dan memiliki hampir akal dan keupayaan yang sama seperti manusia dalam melakukan kerja-kerja seharian. Baik. Ia juga boleh berkongsi maklumat dengan menggunakan data untuk membuat satu keputusan. Kiranya ia dapat membuat keputusan secara kendiri dan tidak memerlukan lagi untuk bantuan manusia. Baik, sistem antara maklumat dalam cyber ia terdiri daripada koleksi data penting dan physical mesin. Dikenali lagi sebagai sistem cyber physical. Dan seperti yang saya katakan tadi, dengan kewujudan AI, mesin kini lebih pintar kerana data yang diperoleh boleh digunakan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan manusia. Dan sistem yang lebih pintar boleh menjadikan kilang lebih efisien dan mengurangkan pembaziran. Seterusnya kita pergi kepada cabaran yang ketiga, iaitu mengenai cabaran berkaitan ekonomi. Di mana dari segi ekonomi, revolusi akan membawa kesan terhadap sesebuah negara. Okey. Seterusnya kita pergi kepada cabaran dari risiko revolusi industri yang ketiga, iaitu ekonomi. Baiklah, dari segi ekonomi, revolusi akan membawa kesan terhadap sesebuah negara. Okey, kita tengok sekarang ni sistem telah memperkenalkan telegraf. Okey, ini contoh ya. Sistem telah memperkenalkan telegraf dan landasan kereta api dalam industri, dan kereta api mula diperkenalkan melalui penghasilan pengeluaran kendali. Ini menurut Abdul Wahab. Okey, kami telah mengkajilah dan ini kan kita beliau. Jadi, hal ini memang tidak dapat dinafikan bahawa revolusi industri 4.0 akan meningkatkan ketaksamaan dalam
kalau hari ini kita dapat lihat banyak orang bekerja sebagai servis penghantar makanan. Jadi mungkin pada masa akan datang pekerja-pekerja ini akan diganti dengan kenderaan robot autonomi. Okey, kerana saya sebutkan kenderaan autonomi ini kerana pada fasa situasi ini di mana negara-negara Eropah ataupun negara-negara barat sedang berada di dalam fasa percubaan, okey, untuk mengadakan kenderaan robot autonomi ini. Okey. Jadi, seterusnya peluang pekerjaan bukanlah berkurangan, tetapi berlakunya anjakan dalam sektor pekerjaan. Okey, dalam erti kata lain, permintaan pekerjaan yang berkemahiran tinggi akan meningkat, manakala permintaan untuk pekerja yang berkemahiran rendah akan berkurang. Jadinya dari sudut pandangan positif, okey, kerana kita juga ada sudut pandang positif. Jadi masyarakat dalam sesebuah negara akan beranjak daripada masyarakat yang berkemahiran rendah kepada masyarakat yang berkemahiran tinggi. Okey, kerana tekanan yang berlaku dalam sistem pekerjaan membuatkan masyarakat perlu bersedia atau sentiasa bersedia dalam apa jua sekalipun untuk menjadi seorang pekerja yang mahir. Seterusnya, kita beralih pula kepada langkah persediaan negara menghadapi revolusi industri 4.0. Di sini terdapat 5 langkah-langkah berikut, iaitu yang pertama, melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi, iaitu kebergantungan industri terhadap sumber manusia akan digantikan dengan sumber teknologi yang lebih produktif dan berkesan berbanding sumber manusia. Okey, seterusnya, komitmen setiap industri. Okey, setiap pemain industri seharusnya memberikan komitmen yang padu. Sebagai contoh, jika ditangani dengan bijak, mampu untuk membantu setiap industri mencapai kelebihan daya saingnya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada yang ketiga, iaitu pelan ekonomi negara yang baik. Okey, pendekatan pelan ekonomi yang baik dan sejajar dengan penggunaan teknologi bagi penggiat ekonomi negara harus dilaksanakan bagi memastikan pelan ekonomi ni, kalau ada revolusi industri 4.0 ni, ekonomi kita semakin bertambah baik dan majulah. Okey, seterusnya, memperkasa pendidikan teknologi dan maklumat, iaitu menyerapkan elemen digitalisasi dalam mainstream pembelajaran sebagai tuntutan penting. Ia pastinya membantu pencapaian pelajar di samping mendidik minda mereka untuk bersedia terhadap persaingan kerjaya dalam kehidupan masa hadapan. Seperti yang kita tahu, pada masa kini penggunaan digital sangat berluasa lah. Jadi sebagai seorang individu, kita harus seiring dengan perkembangan itu pada masa kini. Okey, yang terakhir, memperkukuh keselamatan cyber, iaitu undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan cyber perlu dikuatkuasa dengan tegas supaya tiadanya berlaku sebarang jenayah yang boleh merosakkan lagi ataupun menjejaskan lagi revolusi industri 4.0 ini. Seterusnya, kita masuk pula kepada topik yang baru, iaitu isu krisis kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Sebelum kita masuk kepada isu-isu tersebut, kita lihat dulu apa definisi kemelesetan ekonomi ini. Okey, kemelesetan ekonomi ini iaitu merupakan penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Melalui hasil maklumat yang telah saya kaji, kita boleh lihat bahawa dalam bahasa ekonominya, kemelesetan ekonomi ini merupakan penurunan ketara dalam keluaran dalam negara kasar yang dikenali sebagai KDNK, sebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk 2 atau lebih suku berturut-turut dalam setahun. Seterusnya, kemelesetan ekonomi juga bermaksud penurunan aktiviti ekonomi dalam negara dan seluruh dunia disebabkan oleh faktor inflasi, kewangan dan juga kadar faedah. Seterusnya, menurut Ahmad Sobri 2007, dari segi ekonomi didefinisikan sebagai jumlah permintaan dalam negeri adalah sangat tidak berkesan kerana tingkat harga umum semakin menurun. Seterusnya, jika dilihat dalam sejarah ekonomi dunia, kemelesetan ekonomi mula berlaku sejak tahun 1930-an lagi. Zaman ini berlaku, kemelesetan ekonomi ini disebabkan daripada punca yang terbesar, iaitu disebabkan kekurangan agregat. Seterusnya, okey,
Krisis kewangan yang terburuk sehingga ahli-ahli ekonomi menyebutnya sebagai mother of all crisis. Seterusnya, tercetus pada penghujung tahun 2007 dan telah memuncak pada tahun 2008 hingga 2009. Dikatakan bahawa pada tahun 2008 tersebut, suatu krisis ekonomi sedunia dikatakan terjadi melihat daripada beberapa peristiwa hingga ekonomi di seluruh dunia menjadi teruk. Sebagai contoh, krisis tersebut merangkumi kenaikan harga minyak yang menyebabkan harga makanan naik dan inflasi sedunia juga meningkat. Seterusnya, dalam pada itu, harga makanan juga naik kerana penghasilan makanan seiring bergantung pada petroleum. Seterusnya, krisis ekonomi global bermula daripada krisis kewangan subprima di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 2007. Iaitu perkembangan buruk ini dikatakan merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar lagi ketara pada separuh pertama 2008. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada bulan Disember 2008 khususnya telah membangkitkan kebimbangan secara meluas mengenai gangguan sistematik merentas pasaran kewangan global yang kemudiannya telah mengakibatkan pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di banyak pusat kewangan seluruh dunia. Seterusnya kita masuk pula kepada isi yang keempat, telah memberi impak yang mendalam dan berpanjangan kepada ekonomi global yang melibatkan isu kredit, inovasi kewangan dan tahap risiko yang berlebihan di kalangan bank, institusi kewangan dan firma-firma pelaburan utama dunia. Seterusnya, negara-negara maju telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi melebihi $3 trilion Amerika. Seterusnya, perkembangan ekonomi dunia yang amat negatif ini telah mula menampakkan impaknya ke atas ekonomi negara. Dan seterusnya, perkembangan ekonomi global bagi tahun 2009 dijangka lebih sukar. Baik, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu punca berlakunya kemerosatan ekonomi dan kesannya selepas kemerosatannya. Baik, yang pertama ialah menurut data 2008, sebelum krisis ini meletus, Amerika Syarikat melalui Rizab Sekutuan telah mengambil beberapa tindakan penting, iaitu termasuk menurunkan kadar faedah pinjaman untuk melonggarkan kelayakan kredit. Baik, oleh itu dengan longgar syarat untuk kelayakan kredit, mestilah ramai yang pergi untuk berminat untuk penurunan kadar ini. Dan jadi penurunan kadar faedah ini didorong oleh beberapa buah negara di dunia, termasuklah Asia, kerana bank pusat negara ini meminati aktiviti-aktiviti penjualan sekuriti hutang. Baik, untuk yang kedua, penurunan kadar faedah ini juga disebabkan oleh minat aktivis seperti yang saya katakan tadi, dan bank pusat di beberapa negara di seluruh dunia termasuk Asia terhadap penjualan sekuriti kredit. Maksudnya mereka ini berminat dan ingin pergi ke Amerika untuk menyelesaikan hal-hal sekuriti kredit. Baik, yang ketiga ialah krisis ini terhasil apabila perbankan menyediakan peluang kedua kepada peminjam yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman. Baik, ekoran jangkaan akan memperoleh hak pemilikan dan mempunyai keupayaan untuk melelang rumah yang dibiayai apabila peminjam gagal membayar baki pinjaman pada kali kedua. Ini terjadi kerana mereka sendiri iaitu menyediakan peluang kedua kepada peminjam, dan masalah ini juga mereka perlu menyelesaikan sendiri iaitu melelang rumah yang dibiayai. Baik, yang keempat, dasar ini telah menyebabkan terlalu banyak rumah dijual serta membawa kepada peningkatan mendadak dalam penawaran rumah. Seperti yang sedia maklum, apabila mereka gagal untuk membayar rumah dilelong, dan peningkatan mendadak dalam penawaran rumah akan meningkat secara tinggi kerana penawaran rumah ini lebih menjadikan isu kepada menurunkan kadar faedah. Baik, pada masa yang sama, harga rumah di Amerika Syarikat dan di tempat lain yang terlibat menurun dengan cepat pada tahun 2006 dengan kejatuhan rata 35% selama 6 tahun. Ini akibat kesalahan Amerika Syarikat yang dilakukan kerana menyediakan lagi peluang kedua kepada peminjam. Baik, salah satu punca kepada kemerosatan ekonomi ini juga disebabkan oleh kenaikan harga makanan di seluruh dunia. Baik, usaha saham adalah tempat di mana bahan makanan penting di seluruh dunia seperti beras dan tepung diperdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan justru harga barang makanan dipengaruhi oleh pemanasan global yang sekaligus menyebabkan kos makanan di seluruh dunia terus meningkat. Baik, kos makanan itu seperti yang kita tahu, kebanyakan negara-negara seperti India iaitu yang akan menyediakan gandum akan ikut sekali dengan kemerosatan ekonomi ini akibat daripada Amerika. Dan pemanasan global juga telah menyebabkan kebanyakan
haiwan-haiwan sakit dan mati, dan kebanyakan sayur-sayuran atau ladang juga tak dapat dijalankan seperti biasa. Baik, kita akan sambung daripada pertanyaan tadi, iaitu punca berlakunya kemerosatan ekonomi dan kesannya selepas kemerosatan. Baik, peningkatan harga minyak. Peningkatan harga minyak mentah yang melonjak sehingga 147 USD dan peningkatan bahan makanan yang merupakan sumber alternatif kepada petroleum, biofuel, inflasi global, krisis kredit yang membawa kepada bankruptsi bank-bank utama dunia. Baik, seperti yang terdapat di carta ini, kita dapat lihat bahawa pada tahun 2006 prestasi harga minyak mentah agak baik, dan pada masa yang sama 2007 hingga 2008 sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat memuaskan, sehingga 2008 hingga 2009 itu sangat-sangat mengusut akibat daripada bankruptsi bank-bank utama dunia. Dan seterusnya dia akan berjalan seperti biasa, tetapi sehingga kini tidak ada lagi yang berjaya untuk naik sehingga ke atas seperti graf yang ditunjukkan. Kadar inflasi, OECD melaporkan kadar inflasi mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah di peringkat global. Dalam pada itu, berlakunya lebihan penawaran wang antara punca-punca inflasi global. Baik, kita bacakan. Yang pertama ialah pertumbuhan yang merangsangkan oleh tahap pencairan yang tinggi di negara kita. Baik, yang kedua ialah spekulasi komoditi. Yang ketiga ialah kegagalan pertanian akibat daripada mungkin pemanasan global jadi. Dan yang keempat ialah peningkatan kos import dari negara China dan permintaan ke atas makanan dan komoditi dari beberapa negara. Seterusnya kita beralih pula kepada kesan kemerosatan ekonomi kepada Malaysia. Okey, krisis yang terjadi di Amerika Syarikat memberi kesan yang secara terus kepada Malaysia, dan hanya setengah bank yang mempunyai bond dan security iaitu di sana akan mengalami sedikit gangguan. Dalam pada itu, Eropah dan Amerika Syarikat merupakan negara yang mempunyai kuasa beli yang tinggi. Seperti apabila berlakunya krisis kewangan di Amerika Syarikat, kuasa beli pengguna akan menurun dan pengguna tidak keluar belanja kerana ketiadaan kecairan wang dalam ekonomi. Okey. Kesan yang pertama iaitu kita melihat dari segi pelabur, iaitu pelabur sudah semestinya tidak mahu mengambil risiko yang besar, iaitu dan mereka hanya memikirkan pulangan yang berganda sahaja. Perkara ini telah mengakibatkan jumlah FDI iaitu pelaburan langsung asing yang diterima Malaysia adalah sedikit. Pelaburan asing menjunam sebanyak 50%. Malaysia hanya mampu menarik 26 bilion FDI pada 2009 berbanding 51 bilion pada 2008. Di sini kita nampaklah terlalu banyak penurunan tersebut. Iaitu bukan itu sahaja, turut dikatakan bahawa sektor hartanah juga meredup, dan perkara ini sangat menakutkan pengusaha dan pemaju serta juga pelabur luar itu sendiri. Okey, seterusnya, kesan yang kedua iaitu sektor pekerjaan. Jumlah pemberhentian bekerja meningkat kepada 15,590 orang pada suku pertama, dan kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama 2009. Seterusnya, yang ketiga, perdagangan luar iaitu banyak aset kewangan mengalami kerugian sehingga mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan. Dalam pada itu, kemerosatan ekonomi global juga memberi kesan terhadap sektor yang berkaitan dengan perdagangan luar. Malahan, mula memberi kesan kepada ekonomi pada suku keempat tahun 2008, dan perkara ini telah menjejaskan kegiatan ekspor negara dan aktiviti pengeluaran. Seperti yang kita ketahui, keuntungan pengeluar dari Malaysia berkurangan kerana kebanyakan pengimport asing ini menghendaki pengeluar tempatan memberi mereka diskaun ke atas barangan yang diimport. Situasi ini menyebabkan kejatuhan dalam nilai barang ekspor negara Malaysia. Justru kos ke atas barangan import telah meningkat dan sebahagiannya merupakan harga pertengahan untuk dijadikan sebagai barang ekspor. Dengan itu, peningkatan harga barang pengguna secara keseluruhan menyebabkan kenaikan harga pada barangan import. Kesannya, pendapatan isi rumah akan berkurangan dan juga menurunkan kuasa beli rakyat Malaysia. Okey, apabila dikaitkan dengan perdagangan luar ini, sektor pelancongan juga turut terjejas, dan sudah tentu industri seperti perhotelan ataupun industri kecil merasai perkara yang sama. Okey, seterusnya
Kesan yang keempat iaitu bursa saham. Pasaran saham tempatan mengalami kerugian hampir 300 bilion sejak bulan Januari 2008. Seterusnya, kejatuhan keranda aras indeks komposit Kuala Lumpur yang dikenali sebagai IKKL di bawah paras 900 mata. Justru kerajaan mengumumkan pakej rancangan fiskal berjumlah 67 bilion ringgit. Seterusnya, dalam pada itu, kerajaan juga membelanjakan sejumlah wang besar bagi melaksanakan pakej rancangan ekonomi. Okey, melalui kesan ini, kita terdapat beberapa cara sebenarnya untuk mengatasi kemelesetan ekonomi ini. Melalui setiap punca dan kesan berikut kepada negara kita, terdapat beberapa cara yang boleh diatasi lah untuk kesan kemelesetan ekonomi ini. Sebagai contoh, mengurangkan import barangan makanan dan barang keperluan. Yang kedua, perlu mengurangkan pengangguran dan menambah peluang pekerjaan. Seterusnya, menjalankan kempen membeli barangan buatan tempatan. Ini amat penting lah supaya ekonomi kita terus meningkat akibat kemelesetan ekonomi ini. Seterusnya, yang terakhir, membuat perancangan kewangan dengan baik. Teliti betul dan sistematik seperti dengan adanya tujuan mahupun matlamat bagi memenuhi keperluan semasa, berkala dan juga masa depan supaya ekonomi negara kita bertambah baik. Seterusnya, apa rumusan yang kami dapat jelaskan berkaitan kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009 ialah sebagai ekonomi yang terbuka, Malaysia turut terjejas oleh kemelesetan ekonomi global yang bermula pada suku ketiga 2008 berterusan hingga suku pertama 2009. Oleh itu, dengan penstabilan pasaran kewangan global yang disusuli oleh pemulihan dalam ekonomi maju, tindak balas dasar yang pantas melalui dasar fiskal dan monitoring telah memainkan peran yang penting dalam mengekalkan permintaan dalam negeri. Okey, seterusnya, asas-asas ekonomi Malaysia yang kukuh, sistem kewangan teguh dan pelaksanaan langkah sokongan dasar komprehensif yang proaktif telah berjaya menghindarkan ekonomi negara daripada tergelincir ke kancah pertumbuhan negatif yang berpanjangan. Asas-asas kukuh ini telah menyediakan asas bagi pemulihan yang cepat. Kekuatan dan kestabilan sistem kewangan domestik sepanjang tempoh memastikan pengantaraan kewangan tidak terganggu dan sektor swasta boleh mendapat akses kredit. Justeru, kewangan swasta yang kukuh akan mendorong pemulihan yang cepat melalui permintaan dalam negeri apabila krisis kewangan global terkawal dan ekonomi global kembali stabil. Oleh itu, asas-asas ini akan mencerahkan lagi prospek pemulihan yang lebih kukuh kepada asas ekonomi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isi kandungan yang keempat, iaitu kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Baiklah, terdapat kuasa ekonomi baru ataupun BRIC, iaitu negara China dan India. Di mana China dan India ini merupakan kuasa baru ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah. Baiklah, perkembangan ekonomi di negara China adalah sekitar 10% pada tahun 2012, manakala perkembangan ekonomi di negara India pula adalah sekitar 8% pada tahun 2012. Kedua-dua negara ini akan menjadi pesaing yang dianggap sebagai gabungan negara maju di dunia. Baiklah, China dan India akan menjadi pilihan utama pelabur asing, khususnya syarikat multinasional dunia, kerana kedua-dua negara ini telah berubah masuki ke dalam kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Baiklah, seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada negara China terlebih dahulu, di mana China mempunyai penduduk paling ramai di dunia dengan populasi seramai 1,434,965,320 orang. Ini mengikut daripada PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 17 September 2019. Okey, China juga mempunyai 18.59% daripada jumlah penduduk bumi. Okey, jadi keadaan ini menunjukkan lebih daripada 200 juta warga China telah berjaya keluar dari jurang kemiskinan dan taraf hidup mereka pula juga semakin menunjukkan peningkatan. Menurut Hisham Kamal Osman Kamal, Nur Azizan Idris dan juga Zarina Osman pada tahun 2016, pada tahun 1978 hingga tahun 2012, KNK China telah melalui peningkatan yang memberangsangkan.
Namun, kerajaan China sedar bahawa kejayaan pertumbuhan ekonomi perlulah dikongsi bersama 1.3 bilion warga mereka sendiri. Okey, jadi China ini mula berkembang pesat sejak zaman Deng Xiaoping pada tahun 1979. Jadi, ianya menggunakan dasar pemerintahan pintu terbuka. Okey, dan saya ingin mengetengahkan mengapa China ini boleh bangkit dan menjadi satu kemunculan kuasa besar baru, kerana China ini telah disokong oleh Parti Komunis China ataupun PKC. Seterusnya, kepimpinan China ini telah pun mereformasikan ekonominya pada tahun 1978 dan ini telah mewujudkan pasaran bebas ataupun kapitalis, iaitu sistem ekonomi yang dijalankan tanpa campur tangan kerajaan, dan di mana campur tangan kerajaan itu individu dan pihak swasta pula bebas memiliki faktor pengeluaran masing-masing. Baiklah, seterusnya kita pergilah kepada negara India pula. Okey, negara India pula di mana perkembangan ekonomi India bermula pada tahun 1991. Okey. Jadi ini ekonomi India ni bermula selepas tamatnya Perang Dingin. Okey, jadi India ni dia buka pasarannya secara beransur-ansur lah. Okey, jadi nizam pertukaran asing ni dia meningkat, manakala belanjawan persekutuan dalam negeri pula telah menurun. Okey, namun penswastaan syarikat awam dan pembukaan sektor tertentu kepada penyertaan syarikat swasta dan syarikat asing masih berterusan walaupun menghadapi sesuatu perdebatan. Okey, jadi ekonomi di India ni juga merupakan ekonomi terbesar, ke-12 terbesar di dunia kerana diukur dari segi parti kuasa beli atau purchasing power parity PPP. Jadi, saya sentuh sikit mengenai ekonomi India ini kerana ia dilengkapi oleh tenaga kerja sebanyak 509.3 juta, iaitu bersamaan dengan 60% pertanian, 28% bidang perkhidmatan, 12% dalam bidang perindustrian. Jadi, apa perindustrian yang India ini telah lakukan? Okey, perindustrian utama negara India ini adalah mereka membuat pembuatan kereta, simen dan juga barangan elektronik. Jadi, India ni menurut Michael Schumann, okey, katanya adalah India ni dia ada model ekonomi yang lebih hebat berbanding China sebenarnya. Okey, dan India berkemungkinan akan mengatasi negara China. Okey, sebagai ekonomi utama yang sedang muncul di dunia saban kini. Baik, kita akan terus yang kelima, iaitu isu tambahan daripada apa yang kami sediakan, iaitu isu-isu ekonomi dunia yang mempengaruhi negara Malaysia. Baik, yang pertama ialah tempoh yang sukar bagi ekonomi dunia, termasuk ketegangan geopolitik antara Amerika Syarikat dan China yang berterusan, dan pengetatan dasar monetari untuk memerangi inflasi, serta peningkatan risiko kelembapan ekonomi global turut dirasai oleh Malaysia. Baik, kadar faedah Amerika Syarikat terkini meningkat sehingga 3.25% untuk mengawal inflasi negara, jauh lebih tinggi daripada kadar dasar semalaman OPR iaitu 2.5 di Malaysia. Turut menyebabkan ringgit Malaysia menyusut sebanyak 10.5 dari awal tahun hingga kini. Baik, pada masa yang sama, ancaman perubahan iklim seperti kemarau dan banjir di beberapa negara yang telah menjejaskan bekalan makanan, dan dasar sifat COVID-19 di China yang terus mengganggu bekalan rantai global. Baik, pertikaian Brexit yang berterusan dan pilihan raya di negara-negara Eropah yang penting seperti Perancis dan Jerman. Kesatuan Eropah telah menjadi lebih terdedah kepada ketidakpastian harga minyak mentah dan disebabkan oleh lambakan bekalan yang berterusan, ia dapat menjejaskan lagi industri minyak dan gas. Walaupun Malaysia menghasilkan minyak, tapi ianya bukanlah antara negara pengeluar minyak terbesar di dunia dan tidak berada pun dalam senarai 10 negara pengeluar minyak terbesar di dunia. Okay. Penambahan penggunaan elektrik menyebabkan kos bil elektrik meningkat. Sejak 1 Januari 2024, kira-kira hingga 1.2 juta isi rumah dengan bil elektrik RM220 sebulan akan mengalami kenaikan bil bulanan antara 4.2 hingga 6% akibat keadaan cuaca yang tidak menentu. Baik, kita pergi pada tajuk ke-6, juga ialah isu-isu yang kami tambah sendiri.
Itu contoh isu-isu ekonomi dunia. Baik, disebabkan oleh tekanan inflasi dan kadar faedah yang tinggi, ia disebabkan oleh usaha bank pusat seperti Rizal Persekutuan. Amerika Syarikat bertujuan untuk mengurangkan lagi tekanan harga, dan IMF menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023. Baik. Walaupun China telah membatalkan dasar sifat COVID-19 dan memulakan balik pembukaan semula ekonomi dan sukar, pengguna negara terus berhati-hati apabila kes COVID-19 meningkat. Seperti yang kita tahu, rantai COVID-19 amat sukar untuk diputuskan, dan satu caranya adalah berada di rumah dan tidak melakukan kegiatan ekonomi. Baik, dijangkakan bahawa penurunan COVID-19 yang pantas ini di China akan terus menjejaskan ekonomi negara tahun ini dan serta menghalang pertumbuhan serantau dan global. Baik, kadar pengangguran sudah mencapai tahap yang membimbangkan dan terdapat sejumlah besar pekerja yang dianggap miskin. Walaupun mereka bekerja dan mendapat gaji, tetapi mereka tetap dianggap sebagai miskin kerana harga ataupun kos barang-barang yang semakin meningkat. Dan dianggarkan kadar pengangguran di dunia kini mencapai sehingga 23%, menjadikan yang ke-68 tertinggi di dunia. Hanya 45% rakyat Amerika Syarikat mempunyai pekerjaan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, 19.7% daripada 4 orang walaupun mereka bekerja sepenuh masa. Baik, satu laporan baru yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD menunjukkan bahawa kadar keluaran dalam negara kasar KDNK serta negara-negara kumpulan 7 G7 telah menurun sebanyak 0.1% pada suku kewangan pertama tahun ini berbanding daripada tempoh 3 bulan sebelumnya, yang menjadikan ekonomi kini akan datang lebih mencabar akibat daripada barang-barang yang meningkat serta ketidakpastian ekonomi di negara-negara besar. Okay. Baik, antara tajuk terakhir iaitu kesan isu ekonomi kepada negara Malaysia. Baik, Malaysia juga turut merasai daripada kemelesetan ekonomi yang terdapat di negara-negara besar, dan yang pertama ialah kemelesetan global. Malaysia kini berusaha dalam mengatasi kenaikan kos sara hidup melalui pelaksanaan kawalan harga dan pengakalan subsidi yang telah dilaksanakan. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia memang memerlukan subsidi daripada kerajaan untuk menampung kos bil-bil rumah dan sebagainya. Baik, yang kedua ialah gangguan bekalan. Baik, penting bahawa pengeluaran barangan dan perkhidmatan, sama ada makanan atau bukan makanan, terus berjalan dengan lancar di Malaysia. Ini semua dilakukan untuk menyempurnakan ekosistem rantaian bekalan, dan jika terdapat kekurangan pekerja, mereka perlu siap sedia dalam penambahan pekerja dan mula menggunakan teknologi baharu segera seperti revolusi industri 4.0. Baik, yang ketiga ialah kenaikan harga petroleum. Secara amnya, kenaikan harga petroleum akan menyebabkan kenaikan harga barangan serta konsep rantaian reaksi. Kuasa pengguna akan berkurangan apabila kos barangan meningkat dan harga petroleum meningkat. Ini akibat daripada rakyat Malaysia yang perlu menanggung harga petroleum yang semakin meningkat, dan pada masa yang sama mereka juga perlu barangan-barangan seperti makanan untuk terus hidup. Baik, yang keempat ialah penularan COVID-19. Perbelanjaan yang diperlukan disebabkan oleh kepincangan dalam aliran tunai syarikat. Pekerja tidak dapat dibayar semasa pandemik COVID-19 dan pada akhirnya syarikat terpaksa memberhentikan pekerja yang sedia ada. Ini juga telah diturut dirasai oleh rakyat Malaysia pada zaman 2021, iaitu PKP. Dan yang terakhir, yang kelima, kejatuhan saham selepas pengumuman keluaran dalam negara kasar KDNK 2023, China dan ketidakpastian mengenai penurunan kadar faedah Amerika Syarikat. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini sejajar dengan prestasi serantau. Yang kita tahu, Bursa Malaysia sangatlah penting dalam mengeluarkan barang makan dan juga menentukan setiap harga makanan. Tetapi ia telah ditutup rendah hari ini dan menyebabkan Malaysia juga turut terasa dan negara luar. Sekian sahaja. Semasa kami menjalankan pentaksiran berterusan ini, terdapat sebanyak 10 sumber rujukan yang telah kami perolehi, antaranya daripada jurnal, akhbar dan juga buku. Okey, ini adalah antara sumber rujukan yang telah kami perolehi. Okay. Dan ini lagi tambahan rujukan tersebut.
Baiklah, sekian itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.